Sabtu 21 Mac 2020. Sabah merekodkan kematian pertama kes COVID-19. Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi akaun Facebooknya mengesahkan pesakit berkenaan meninggal dunia petang semalam. Menurut Datuk Dr. Nur Hisham, pesakit kes ke-152 lelaki warga tempatan berusia 58 tahun itu dari kluster tablik di Masjid Sri Petaling yang merupakan pesakit pertama disahkan positif COVID-19 di Sabah. Beliau mengalami demam pada 3 Mac dan dimasukkan di Hospital Tawau. Sejak 9 Mac, kita dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU pada hari sama. Dengan kematian pertama di Sabah itu, menjadikan jumlah keseluruhan kematian COVID-19 setakat ini 3 kes. Sehingga semalam, Sabah merekodkan 119 kes positif COVID-19 dengan 7 kes baharu yang kesemua kes dicatat di Tawau. Jemaah tablik dari Sabah yang menyertai Ijtimak Tablik Dunia Zon Asia di Goa, Sulawesi Selatan, Indonesia pada Rabu dan Khamis lepas tidak dibenarkan pulang ke Sabah untuk tempoh 14 hari bermula semalam. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untung berkata larangan itu diputuskan dalam mesyuarat Pusat Kawalan COVID-19 Sabah. Datuk Safar berkata langkah itu bagi mengekang penularan COVID-19 di Sabah. Bagi menempatkan individu di bawah siasatan PUI COVID-19, 5 pusat dibuka selain pengasingan di wad hospital. Antaranya Rumah Rehat Ranau, Rumah Rehat Kinabatangan, Malaysia Palm Oil Board, Lahad Datu, Projek Perumahan Rakyat Batu Putih Sandakan dan Kompleks Belia Tawau. Berhubung Perintah Kawalan Pergerakan PKP, semua operasi terminal bas awam di seluruh Sabah ditutup bermula hari ini sehingga tamat tempoh PKP pada 31 Mac ini. Yang berikutan aduan dari setiap daerah mendapati masih banyak pergerakan penduduk di terminal bas daerah mengingkari PKP. Dalam pada itu, 36 premis dan bangunan kerajaan negeri di 12 daerah di Sabah telah melakukan proses pembersihan dan penyakuman. Kerja pembersihan dan penyakuman turut dilakukan di 62 masjid di 8 daerah dan 90 surau di 3 daerah negeri ini. Sepanjang PKP, operasi memantau premis-premis yang sepatutnya tidak beroperasi ditingkatkan dari semasa ke semasa. Patuhi Perintah Kawalan Pergerakan PKP untuk mengelak jangkitan COVID-19 daripada terus meningkat. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untung meminta rakyat negeri ini agar kurangkan pergerakan atau tidak keluar rumah sekiranya tiada keperluan mendesak. Kita menyerulah kepada rakyat, penduduk supaya mematuhi perintah larangan kawalan pergerakan ini dan kalau tidak ada keperluan yang penting, duduklah di rumah. Beliau ditemui pemberita dalam operasi sekatan jalan raya sempena PKP di Jalan Kepayan, Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Habibi Majinji berkata 300 anggota PDRM ditugaskan 24 jam di 2 jalan masuk utama ke bandaraya sepanjang tempoh PKP. Menyuruh masyarakat untuk tidak mengambil kesempatan ini bergerak tanpa alasan yang kukuh, yang mana perintah sekatan pergerakan ini hendaklah dipatuhi. Jadi di samping itu kita membuka bilik gerakan 24 jam yang beroperasi di IPD Kota Kinabalu. Sepanjang pelaksanaan tempoh perintah larangan, hanya mereka yang mempunyai pas kerja dibenarkan ke tempat kerja, manakala orang awam yang tidak mempunyai alasan kukuh akan diarah pulang ke rumah. Orang ramai juga diminta menyalurkan maklumat kepada bilik gerakan IPD Kota Kinabalu jika mempunyai maklumat mengenai sebarang aktiviti sosial yang diadakan. Dalam perkembangan sama, Polis Sandakan turut melaksanakan operasi sekatan jalan raya sekitar daerah berkenaan. Ketua Polis Daerah Sandakan SCP Muhammad Azhar Amin berkata, tumpuan sekatan jalan raya tersebut melibatkan laluan keluar dan masuk ke daerah Sandakan. SCP Muhammad Azhar berkata walaupun tiada larangan keluar masuk di Sandakan, namun penduduk dinasihatkan mengikuti perintah kawalan pergerakan yang berkuat kuasa hingga 31 Mac ini. Jalan yang kita beri tumpuan adalah jalan keluar daripada Sandakan ni lah. Terutama di Batu 10 ni ke laluan lah. Kalau sekiranya daripada bandar, kampung-kampung akan melalui jalan ni.
api untuk keluar daripada daerah Sandakan ini. Beliau menyatakan perkara itu kepada media ketika melakukan pemantauan sekatan jalan raya di Batu 10 Sandakan. ACP Muhammad Azhar juga memberi peringatan agar umat Islam sekitar Sandakan tidak melaksana solat berjemaah di masjid kampung masing-masing. Ini kerana pihaknya menerima laporan mengenai perkara tersebut. Jabatan Kesihatan Kawasan Sandakan melakukan kerja pembasmian dan nyakuman di 3 buah masjid di Sandakan. Masjid berkenaan ialah Masjid Al-Murakabah, Masjid Taman Merpati dan Masjid Asy-Syakirin di Batu 4 Sandakan. Pegawai Tadbir Agama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin Sandakan, Romzi Abdul Rahman berkata kerja-kerja membasmi kuman dilaksanakan selepas mendapati masjid berkenaan menjadi persinggahan anggota tabligh yang terlibat dalam perhimpunan di Masjid Sri Petaling baru-baru ini. Kita mengharapkan agar pihak KKM melaksanakan satu sanitasi pembersihan di masjid ini. Sebab kita baru dapat info tadi bahawa ada satu daripada salah seorang jemaah itu yang berada dalam masjid ini. Beliau ditemui media selepas sesi penerangan kepada Jawatankuasa Masjid Kampung Bahagia tentang penangguhan sementara solat berjemaah di semua masjid dan surau sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sementara itu, Pegawai Kesihatan Persekitaran Sundusin Ngandro berkata masjid dan surau yang berisiko virus COVID-19 akan dibersihkan serta-merta. Kementerian Kesihatan akan sendiri laksanakan disinfektan untuk masjid, surau yang mungkin berisiko mempunyai virus COVID-19. Selain masjid dan surau, peniaga makanan dan minuman perlu mengutamakan kebersihan dengan memakai penutup mulut dan hidung serta cecair pembasmi kuman di premis masing-masing. Program penyampaian maklumat secara bergerak atau Info on Wheel IOW Pejabat Penerangan Daerah Kota Kinabalu diteruskan pada hari ketiga semalam. Program tersebut sempena pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 18 sehingga 31 Mac ini. 8 pegawai dan kaki tangan Pejabat Penerangan Daerah Kota Kinabalu terlibat membuat hibahan di beberapa premis dan rumah di 5 kawasan Dewan Undangan Negeri Dun dalam kawasan Parlimen Kota Kinabalu dan Sepanggar. Program turut disertai wakil dari Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK yang memberi fokus terhadap penutupan premis yang tidak memberi perkhidmatan penting. Sebelum ini pasukan berkenaan membuat hibahan di sekitar Bandaraya, Sinsuran, Api-Api Center, Bandaraya Berjaya, Pekan Telipuk, Inanam, Manggatal dan Indah Permai. Hibahan turut dilakukan di Fosang, Lido, Lintas dan sekitar perumahan kawasan berhampiran dan Kampung Likas. Ops Gempur Bilangan 1 2020 Jabatan Alam Sekitar JAS Sabah mengesan 68 kesalahan berkaitan alam sekitar. Operasi yang berlangsung 3 hari bermula 10 hingga 12 Mac lalu itu telah memeriksa 44 premis dan kilang di kawasan Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP. Kesalahan yang dikesan ialah berkaitan buangan terjadual 2005 iaitu 48 kesalahan diikuti 14 kesalahan udara bersih influen perindustrian 2009, 5 dan 1 bagi kesalahan pembakaran terbuka. Ketika ditemui pemberita RTM di pejabatnya di Kota Kinabalu, pengarah JAS Negeri Amirul Arifin berkata berikutan kesalahan itu pihaknya mengeluarkan 40 field citation, notis arahan 34 dan 26 compound. Tindakan pengukusan yang dijalankan ini akan memberikan mesej ataupun ingatan kepada semua pihak bahawasanya Jabatan Alam kita di negeri Sabah adalah serius untuk membenteras sebarang bentuk pencemaran dan oleh mana-mana pihak lah, khususnya sektor industri. Menurut Amirul, Ops Gempur kali ini juga turut mengadakan operasi pemeriksaan kenderaan bermotor. 30 buah kenderaan telah ditahan dan diuji dengan 3 kompaun dan 3 notis dikeluarkan semasa operasi. Ops sungai juga dijalankan bertujuan mengenal pasti punca pencemaran di hulu sungai dan di atas takat pengambilan air. Ia bagi membolehkan siasatan dipercepat jika terdapat pencemaran di hulu sungai. 36 pegawai dan anggota JAS terlibat dalam Ops Gempur ini.
Seorang lelaki dikuatiri di Baham Buaya setelah dilaporkan hilang ketika menangkap ikan di Sungai Kinabatangan pagi semalam. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 11.07 pagi. Kejadian berlaku di Danau Tanjung Bulat Jungle Camp, Kinabatangan. Mangsa berusia 20-an itu merupakan pekerja Danau Tanjung Bulat Jungle Camp, Kinabatangan. 9 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kinabatangan dikerah ke lokasi menggunakan sebuah jentera kecemasan FRT dan sebuah kenderaan utility. Operasi mencari dan menyelamat SAR dilakukan di permukaan sungai sejauh 4 hingga 5 km dari lokasi terakhir mangsa dilaporkan hilang. Bagaimanapun, mangsa belum berjaya ditemui dan operasi yang ditangguh petang semalam disambung semula pagi ini. Sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Saya Nur Hazimah Radik. Assalamualaikum dan sayangi Malaysiaku.